Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah an-nabiyil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Yang ketiga, kesombongan kepada para hamba. Kita masih lagi dalam tajuk Bayanul Mutakabbar alaihi wa darajatil kibr wa aqsamih. Pada menjelaskan orang yang ditakburkan ke atasnya dan juga tingkatan kesombongan dan juga bahagian-bahagian. Dan sebelum ini, tuan-tuan dan sekalian, kita telah pun melalui dua tajuk yang diberi di sini, pihak yang disombongi. Al-Mutakabbar alaihi diterjemahkan dengan pihak yang disombongi dan juga beberapa tingkatan kesombongan. Jadi pihak yang disombongi sebelum ini kita telah pun menyebut dua, itu Allah. Ada orang yang sombong terhadap Allah, dan diikuti yang kedua iaitu at-takabbur ala rusul. Pihak yang disombongi iaitu para rasul. Mana ada orang yang dia sombong dengan para rasul. Dia sombong dengan Allah, yang kedua sombong dengan ataupun di hadapan apabila dia berhadapan dengan rasul. Pada ini al-qismu salisu at-takabburu alal ibadi. Sombong kepada hamba-hamba. Kesombongan kepada para hamba. Maknanya kita sebagai hamba Allah, kita menyombong diri kepada rakan kita, saudara kita yang juga hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dengan menganggap diri lebih terhormat dan melecehkan orang lain sehingga tidak mau patuh kepada mereka. Yang mana kalau mereka itu pemimpin sekalipun, kita rasa kita lebih mulia daripada dia, maka kita merasakan kita tidak perlu patuh kepadanya. Dia macam sombong iblis kepada Nabi Adam AS. Meremehkan mereka dan tidak mau sejajar dengan mereka. Kalau kita hadir dalam majlis, kita nak kita dilayani. Kita nak kita ni dikedepankan. Berada di barisan hadapan, tidak nak belakang dan sebagainya. Kesombongan ini sekalipun lebih rendah dari yang pertama, itu kesombongan dengan Allah. Dan juga yang kedua, kesombongan kepada Rasul. Tetapi sangat berat dari dua sisi. Walaupun lebih rendah daripada kesombongan yang pertama dan yang kedua, tapi masih lagi berat. Masih lagi masuk dalam kategori dosa yang dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dilihat pada dua sisi. Yang pertama, sesungguhnya kesombongan dan kepungahan tidak layak kecuali bagi yang maha berkuasa lagi maha merajai, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa Arabnya disebut anal kibr wal izz wal azamatu wal ala'u la yaliqu illa bil malikil qadir. Kesombongan dipanggil keizahan, kebesaran diri, ketinggian, tidak layak illa bil malikil qadir. Tidak layak melainkan disifatkan dengannya oleh Tuhan yang maha penguasa, Al-Qadir, yang maha berkuasa. Adapun kita ini tidak ada sebarang kuasa dan tidak ada sebarang kuasa. Kata dia al-kibra wa anal kibra wal izza wal azamata wal ala la yaliqu illa bil malikil qadir. Tidak, sifat-sifat ini tidak layak melainkan bagi Tuhan yang maha al-malik, Tuhan yang di sini terjemah merajai. Tuhan yang maha berkuasa lagi maha merajai. Al-Malik Al-Qadir, Tuhan yang maha berkuasa lagi maha, Tuhan yang dipanggil Al-Malik, yang maha memiliki, dan juga Al-Qadir maha berkuasa.
Fa'amal abdul mamluku al-dha'iful ajizu alladhi la yaqdiru ala syai'in famin aina yaliqu bihalihil kibr. Sedangkan hamba yang lemah, yang tiada berkuasa apa-apa, tidak layak melakukan kesombongan sama sekali. Jika hamba bersifat sombong, maka berarti dia telah menentang Allah dalam suatu sifat yang tidak layak kecuali untuk Allah. Maka inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah dalam sebuah hadis qudsi, iaitu kata Allah, Al-azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fihima qasamtu. Kebesaran adalah kain sarungku, kata Allah. Dan kesombongan adalah kain selendangku. Barang siapa melawan aku, mana ingin bersaing denganku, maka keduanya, yakni pada azamah wal kibriya, nescaya aku akan menghancurkan. Qasamtu, aku akan mematahkan tulang-tulang. Ya, mana menghancurkan. Jadi memberi gambaran pada kita bahwasanya Allah Ta'ala menegaskan bahwasanya kebesaran, makna merasakan diri besar, wal kibriya, menyombong diri, itu semua kata Allah adalah pakaianku. Mana yang mana kita kata metafora atau kinayah bagi menggambarkan hanya Allah saja yang boleh memakai gelaran-gelaran ini, yang boleh mengklaim, mendakwa dia maha besar, dia maha berkuasa, dia maha itu, maha ini dan sebagainya. Adapun manusia ini sebenarnya tidak layak memakai kebesaran-kebesaran tersebut. Kerana hakikat dirinya adalah khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia itu dalam keadaan yang dha'ifan, dalam keadaan serba kelemahan. Jadi orang yang ingin memakai pakaian kebesaran, sebenarnya dia memakai pakaian tidak layak bagi dia. Maka kata Allah, "Man naza'ani", barang siapa yang di sini diterjemahkan sebagai melawan. Barang siapa ingin melawanku, kata Allah. Ya. Qasamtuhu, dan saya aku akan membinasakan. Naza'ani ay khasaman, orang yang ingin bersaing denganku, bermusuh denganku, dengan dengan merasakan dirinya sama besar seperti aku. Qasamtuhu, di sini terjemahkan, aku akan menghancurkan. Qasaman auda, kasarahu, mematahkan. Qasama zahrahu, ahlakahu, aku akan matahkan, aku akan menghancurkan. Yakni ia merupakan sifatku yang spesifik dan tidak layak kecuali bagiku. Orang yang melawanku padanya berarti melawan salah satu sifatku. Semua makhluk adalah hamba Allah. Baginya, dan bagi Allah kebesaran dan kesombongan atas mereka, atas sekalian makhluk. Jadi kita sama-sama makhluk, bagaimana kita boleh menyombong diri? Sama-sama kita, sama-sama makhluk. Kalau siapa yang menyombong diri di atas salah seorang hamba Allah, berarti dia telah menentang Allah dalam haknya. Perbezaan antara perlawanan ini dan perlawanan Namrud dan Fir'aun adalah sama dengan perbezaan antara lawan terhadap raja menyangkut pelayanan sebahagian budaknya dan pelayanan terhadapnya menyangkut dasar kerajaan. Jadi walaupun ada beza kesombongan Namrud dan juga kesombongan Fir'aun, dengan kesombongan kita sama-sama makhluk Allah. Di mana Fir'aun dan juga Namrud munaza'atu fi asli mulk. Di mana mereka sendiri merasakan bahawa mereka itu raja, yang mereka itu Tuhan. Tapi kesombongan kita sama-sama makhluk, walaupun tidak sampai kita tidak menganggap kita Tuhan. Kita tidak menganggap kita itu raja sebagaimana Allah.
Menisytiharkan dirinya Al-Malik, Malik Yawmiddin, Al-Malik Kudus. Ya. Tapi kita semua sama-sama kita, kata dia dalam sirah, dalam bahasa Arab dia kata, Munaza'atul Malik fi istisghari ba'di abidih. Ya, kita bersaing dengan seorang raja dengan kita menghina, memperkecilkan sebahagian rakyat dia. Contohnya, kita kata kepada raja, rakyat kamu low class. Rakyat kamu tidak pandai. Rakyat kamu berkasta rendah. Jadi begitulah bila kita menyombong pada hakikatnya kita orang panggil membesarkan diri kita di hadapan raja itu sendiri. Bila kita menganggap sebahagian daripada rakyat raja itu adalah orang yang rendah berbanding dengan kita. Adapun Firaun tadi dia bersaing dengan dari sudut dia panggil aslul mulk itu sendiri. Dia nak title Tuhan tu pindah pada dia. Ya, kita tidaklah sampai begitu. Tapi masih lagi kesombongan dia panggil. Kita menyombong dengan makhluk Tuhan. Ya, makhluk Tuhan. Jadi beza sombong dengan Tuhan dengan sombong dengan makhluk Tuhan. Jadi sombong dengan Tuhan pergi kepada yang pertama tadilah sebelum ini, iaitu kita merasakan kita tidak perlu tunduk pada Tuhan. Yang ini sombong dengan makhluk Tuhan. Yang tadi sombong dengan Tuhan. Ini sombong dengan makhluk Tuhan. Jadi hakikatnya kesombongan ini merupakan suatu sifat yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita tajuk bayanul mutakabbar alaih, menjelaskan dipanggil pihak yang disombongi, mana pihak yang mana kita sombong dengan dia, dan masuk tajuk baru bayan ma bihi takabbur, menjelaskan faktor timbulnya takabur itu, iaitu dia sebut iaitu ada dua, ada bersifat agama dan ada bersifat dunia. Jadi faktor kesombongan yang bersifat agama iaitu al-ilmu wal-amal, kerana dia memiliki ilmu, banyak ilmu agama, dan juga dia rajin beramal. Lalu dia melihat orang yang jahil sebagai orang yang lekeh, dan juga orang yang kurang beramal berbanding dengan dia juga lekeh. Adapun faktor duniawi kata dia iaitu nasab, jamal, kecantikan, wal quwwat wal mal, kekuatan, harta, wa kasratul ansar, banyak pengikut. Fahadi sab'atu asbab, maka itulah 7 sebab kata dia yang menjadi faktor timbulnya takabur. Ini insya-Allah kita akan baca dalam siri yang berikutnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita jumpa lagi lah insya-Allah.